Dengan kemunculan format baru dalam Liga Malaysia yang diumumkan pihak Malaysia Football League MFL pada Rabu, sedikit sebanyak keputusan ini seakan beri nafas barulah dalam kancah bola sepak Malaysia. Ketua Jurulatih Sabah FC Dato' Ong Kim Swee percaya perubahan dilakukan pihak MFL berdasarkan penelitian rapi dalam segala aspek untuk pelaksanaan format baru ini dilakukan bermula pada aksi pembukaan Piala Malaysia. Saya percaya MFL telah meneliti segala aspek dan juga seperti mana yang dimaklumkan ataupun di mana kita tahu FIFA juga tidak menggunakan away goal lagi. Jadi ini mengikut apa yang keperluan untuk kita menyelaraskan liga kita dengan juga apa yang dilakukan oleh AFC maupun FIFA. Jadi bagi pasukan Sabah, saya percaya banyak yang perlu kita teliti, terutama tanpa away goals, kemungkinan permainan akan menjadi berbeza. Tambahnya lagi, beliau tidak runsing dengan peraturan baru ini selain menganggap perkara ini ada kelebihan dan kekurangan yang tersendiri. Ada pro and con-nya, ya. Di mana kita tahu kalau ada away goals bermakna pasukan yang dapat menjaringkan gol di tempat lawan dah tentu mendapat advantage, tetapi kini tiada lagi advantage tetapi mengikut jumlah gol yang dijaringkan di antara salah satu pasukan. Jadi tiada kelebihan di sini. Namun saya percaya secara taktikal kemungkinan akan berbeza, di mana kalau kita ketinggalan di tempat sendiri dengan dibolusi di tempat sendiri, bermakna kita harus menukar taktik permainan dengan lebih menerapkan corak serangan. Tetapi kini kita boleh memikirkan untuk mendapatkan gol penyamaan. Jadi ada pro dan con seperti saya katakan. Dalam pada itu, pemangku Ketua Jurulatih PDRM FC Razak Jamadi menyambut baik keputusan Malaysian Football League MFL mansuhkan peraturan jaringan tempat lawan atau away goal rules selaras perubahan yang dilaksanakan UEFA dan AFC. Bagi pengendali berusia 58 tahun itu, pemansuhan peraturan away goal akan menjadikan perlawanan lebih seimbang dan tidak berikan kelebihan selesa kepada mana-mana pasukan. Jelas Razak lagi, pasukan juga tidak akan berdepan sebarang tekanan sama ada beraksi di tempat sendiri ataupun di tempat lawan. Pendapat saya dari segi personal saya memang menyokong tindakan ini. Daripada dulu lagi memang saya berharapkan benda ni. Kerana apa? Bila ada away goal punya sistem, jadi satu tekanan dan satu kekecewaan akan berlaku setelah game tu kan. Keputusan tu akan berlaku. Tapi sekarang is fair. You menang tempat lawan atau tempat sendiri ke, tak ada masalah, tak ada pressure daripada bermain di home ataupun di away, tak ada pressure. Janji you dapat jaringkan gol dan you menang, you deserve. Itu saja. Razak dalam perkembangan sama turut memaklumkan banyak kerja rumah perlu dilaksanakan sebaik saja mengambil alih tugas selaku Ketua Jurulatih daripada pengendali sebelum ini, Wan Rahimi Wan Ismail. Razak yang juga pengarah teknikal PDRM FC akui pihak pengurusan kini sedang meneliti beberapa calon untuk mengisi jawatan Ketua Jurulatih The Corps musim 2023. Banyak kerja rumah yang perlu saya lakukan dia. Saya akan balik kepada dasar balik, kepada basic balik. So saya cuba buat apa yang termampu dan pemain-pemain dapat menerima walaupun tak 100% apa perancangan saya. Saya pun buat masa sekarang untuk sementara waktu mengambil alih, diarahkan oleh majikan saya. So saya pun tengah mencari kandidat yang sesuai untuk PDRM FC tahun depan. Semua bekas pemain kebangsaan Azlan Johar. Abang Lan dengar? Assalamualaikum. Dengar. Alhamdulillah. Cantiklah. Okey, so before kita nak touch tentang Piala Malaysia ni, nak tanyalah apa yang Abang Lan selaku pemerhati bola sepak tempatan kita ni expect daripada pertemuan di antara KLCT dan juga Alsip nanti. Ada tak something ataupun sejarah boleh dilakarkan oleh KLCT di Stadium Bukit Jalil nanti? Saya dapat lihat KLCT ni mempunyai kebolehan yang membuat kejutan, mencapai kejayaan-kejayaan yang tidak disangka-sangka. Dan saya rasa Bojan Hodak tentu pada malam ini pemain-pemain dia juga akan memberi satu persembahan yang baik untuk memastikan kali ini mereka berjaya mengatasi pasukan lawan. Dan kita dapat lihat Bojan dia mempunyai tactical, pandai mengemaskan
tactical game plan dia, dan ini adalah satu kelebihan yang ada pada pasukan Kuala Lumpur, di mana rata-rata pemain-pemain dia memahami apa yang dikehendaki oleh Boyan Hodak. Yes. Okey, agak-agak ni kan Balan, berapa kita, kita lah kan, kita kan wakil kat situ Ya, kan. kita cakap kita je. Berapa kita Saya boleh rasa menang tu? kemenangan yang tipis dengan jaringan kelebihan 1 gol. Janji menang. Orang kata kan? Janji menang. Janji menang, tak kisah. Janji Dekat menang. rumah kita ni kita kena menang. Okey, kita Yang penting di sini sekarang ini kita tak nak lihat bagaimana cantiknya permainan itu berlangsung berapa lama possession itu tak penting. Yang paling penting di sini ialah kita mesti dapat menjaringkan gol. Walaupun kita possession bola hanya sekejap, tetapi kita boleh mendapatkan gol, itu adalah yang matlamat yang perlu diberikan keutamaan. Betul. Itu prioriti untuk perlawanan final nanti. Okey, sekarang ni kita nak alihkan tumpuan kita kepada topik utama, which is perubahan format yang baru saja diumumkan oleh MFL berkenaan dengan saingan Piala Malaysia. Ada jugalah pandangan yang berbeza. Ada yang kata syok sendirilah, tapi nampaknya ramai pasukan yang menyokong pemansuhan kelebihan away goal. Tapi macam mana pula dengan Abang Lan sendiri melihat perubahan ini? Adakah sesuatu yang positif ataupun sebaliknya? Saya dapat lihat apa yang cuba dilakukan oleh MFL nampaknya semua demi kebaikan pasukan dan juga kebaikan bola sepak itu sendiri. Kerana kita dapat lihat jika berlangsung perlawanan yang begitu panjang, kadang-kadangnya dia juga memberi bosan bukan saja kepada pemain-pemain, dia juga memberi bosan kepada peminat-peminat, kerana ada kalanya tim yang tidak layak untuk pusingan seterusnya juga terpaksa bermain. Jadi di sini kita hanya memberi tumpuan pasukan harus memberi perhatian pada setiap perlawanan untuk mereka pergi ke kelayakan seterusnya. Okey, tapi ada Jadi juga ini adalah satu perkembangan yang terbaik, dan saya rasa semua tim yang dapat memasuki perlawanan Piala Malaysia ni, saya rasa mereka semua gemar kerana peluang agak seimbang, dan percayalah Piala Malaysia ni penuh dengan kejutan. Seperti mana kita lihat tahun sudah, tidak disangka-sangka KL City menjadi juara, dan saya yakin pada setiap kali Piala Malaysia dijalankan, kejutan pasti akan berlaku. Mungkin juga kali ini ada kejutan daripada pasukan lain pula kan. Okey, Azlan, ada juga yang mengatakan perubahan yang akan bermula di pentas Piala Malaysia ini dilihat boleh menguntungkan sesetengah pihak ataupun pasukan sahaja. Mungkin Azlan ada pandangan yang sama ataupun berbeza, ataupun sebenarnya memang bila tukar ni memang confirm lah terbuka sebenarnya peluang. Sebenarnya dia bukan keuntungan, malahan ini adalah reward reward pada pasukan-pasukan yang telah berjaya meletakkan diri mereka dalam kedudukan yang terbaik dalam liga. Ini adalah achievement mereka. Jadi sebagai achievement mereka yang boleh kita katakan terbaik, sepatutnya mereka diberi reward supaya mereka di lain kali pasukan-pasukan lain juga akan mencuba bermain bersungguh-sungguh untuk mencapai keputusan yang terbaik dalam kedudukan liga. Jadi ini bukan seperti mana yang dicakapkan tadi, ini adalah reward kepada pasukan-pasukan yang telah berjaya mencapai keputusan yang baik. Dan seperti biasa, kita akan lihat pasukan-pasukan yang berkaliber akan sentiasa bertemu sesama mereka, dan inilah yang akan berlaku dalam setiap kancah bola sepak di mana-mana saja. Pasukan yang kuat akan sentiasa bertemu pasukan-pasukan lain yang kuat juga, dan mereka sering akan bertemu banyak kali. Okey. Saya suka ayat reward tu So bila dah ada mentaliti tentang reward ni Azlan, apa yang kita boleh harapkan dari semua pasukan, tak kisahlah Giant ataupun tim yang biasa-biasa Underdog je, kan? underdog. Apa preparation yang perlu dilakukan untuk berentap dengan format baru ni? Apa perbezaan yang perlu diambil oleh setiap pasukan? Well, saya rasa preparation yang baik dan memastikan setiap kali bertemu dengan pihak lawan, kita hanya menunjukkan kehebatan kita di dalam padang. Bukan kita menunjukkan kehebatan kita, mengeluarkan kata-kata, komen-komen yang mengeji pasukan lain di luar padang. Ini bukan satu perkara yang sihat dalam bola sepak. Kerana bola sepak adalah tempat di mana kita mencari kawan, bukan tempat untuk kita mencari lawan. Jadi kita harus faham, bertanding, bermain dengan bersungguh-sungguh selama 90 minit di dalam padang itu adalah keutamaan yang harus diberikan, bukannya kita mengeji ataupun mengata-ngata tentang kehebatan ataupun kelemahan pasukan lain di luar padang.
Itu adalah satu perkembangan yang tidak sihat. Okey, betul. Jadi keyword kat sini kena berusaha bersungguh-sungguh untuk dapatkan reward itu. Dan kemudian kalau tak dapat reward maksudnya pasukan awak kena berusaha lebih lagi lah kan. Okey. Okey, terima kasih Abang Lan atas perkongsian anda dan Okey, juga terima sama-sama. kasih sebab kita tahu Okey, take busy. care. Nak juga luangkan masa dengan Su dengan Dayang. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.